Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya kita dapat berkumpul pada malam ini untuk menyambung pengajian kita dalam kitab ringkasan Riyadhus Salihin. InsyaAllah pada malam ni kita masuk bab yang baru selepas kita dah tamatkan bab berkaitan dengan ilmu, kelebihan menyebarkan ilmu. Jadi malam ni kita masuk muka surat yang ke-39, bab taubat. Bab taubat. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia mulakan bab ini dengan beberapa ayat Al-Quran. Cuma sebab kitab ni kitab ringkasan, dia ada beberapa perkara yang ada dalam kitab asal dalam Riyadhus Salihin dia tak sebutkan atau dia tak susun, dia ubah susunan dia. Jadi kita tengok dulu muka surat 42. Sebab sebelum kita nak baca ayat-ayat dan hadis-hadis berkaitan taubat, jadi kita nak lihat dulu apakah definisi taubat. Jadi kita lihat di muka surat 42, kata Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi menyatakan bahawa menurut para ulama bertaubat daripada setiap dosa itu wajib. Jadi hukum bertaubat daripada dosa itu adalah wajib. Jadi taubat ini ada syarat-syarat dia. Taubat ni ada syarat-syarat dia. Jadi jika dosa yang terjadi itu berhubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa bersangkut paut dengan manusia, maka syarat taubatnya ada 3. Jadi dosa ni, kita ada dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa kita dengan manusia yang lain. Jadi kalau dosa tu adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 syarat taubat. Pertama, iaitu menghentikan perbuatan dosanya. Jadi syarat yang pertama untuk seseorang itu dikatakan bertaubat ialah dia mesti berhenti buat dosa. Tak bolehlah seseorang tu dia kata dia nak bertaubat tapi dia masih lagi buat dosa, maka tak boleh. Jadi pertama kena berhenti, tinggalkan dosa tersebut. Kedua, mesti menyesal di atas dosa yang dilakukan. Ada orang dia tinggalkan dosa bukan sebab dia menyesal. Ada orang dia tinggalkan sesuatu dosa sebab dia rasa buang masa je bila dia buat dosa tu. Bukan dia rasa menyesal, bukan dia rasa berdosa, bukan dia rasa bersalah. Jadi meninggalkan sesuatu dosa taklah bermaksud taubat selagi mana tidak ada rasa penyesalan. Jadi kena ada rasa penyesalan di atas dosa-dosa yang dilakukan. Yang ketiga, bertekad atau berazam untuk tidak mengulanginya lagi selama-lamanya. Berazam untuk tidak mengulangi dosa itu selama-lamanya. Jadi insyaAllah nanti dalam huraian kita akan lihat macam mana pula orang yang dah bertaubat, lepas itu dia mengulangi dosa yang sama. Ada hadis yang berkaitan, yang mana Allah Subhanahu wa taala terangkan bagaimana keadaan orang ni. Dia taubat, dia buat dosa. Taubat, buat dosa. Taubat, buat dosa. Jadi itu adalah isu dosa antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. 3. Tetapi dosa ni ada pelbagai jenis. Ada antara makhluk dengan Allah, ada juga antara manusia dengan manusia. Jadi disebutkan di sini, jika salah satu daripada 3 syarat ini tidak dipenuhi, maka taubat tak sah. Adapun jika dosanya bersangkut paut dengan manusia, maka syaratnya ada 4, iaitu ketiga-tiga syarat tadi, dan ditambah dengan kemaafan daripada pihak yang dizaliminya. Jadi jika dosa kita berkaitan dengan manusia, maka ada syarat tambahan, satu syarat lagi, iaitu kemaafan daripada orang yang dizalimi.
Jika kezaliman itu, dosa itu ada kaitan dengan harta atau barangan orang lain. Contoh, kita ambil barang orang lain, hak orang lain. Maka cara bertaubat ialah kita hendaklah mengembalikan barang tersebut. Macam mana seorang pencuri nak bertaubat daripada dosa dia mencuri harta orang? Pertama, dia selain daripada 3 syarat tadi, dia kena pulangkan balik harta tersebut. Jika ia ada kaitan pula dengan hukuman hudud daripada satu tuduhan dusta, misalnya menuduh qazaf, menuduh orang berzina, maka dia harus meminta maaf daripada orang yang dituduhnya. Maksudnya kalau kita dah fitnah orang, tuduh orang buat satu perkara, sedangkan tuduhan tersebut tak benar, maka kita kena minta maaf kat dia. Jika dosa yang dilakukan adalah mengumpat, maka dia harus meminta maaf daripada perbuatan itu. Begitu juga bila kita mengumpat orang, mungkin orang tu memang ada keaiban, dia buat satu dosa dan kita tak fitnah dia, kita cakap benar tentang dia, kita bagi tahu kat orang lain yang dia ni buat benda ni benda tu. Tetapi mengumpatnya kita itu bukanlah mengumpat yang dibenarkan oleh syarak. Nanti ada akan masuk bab dia, bilakah kita dibenarkan mengumpat. Sebab hukum asal mengumpat tu hukumnya haram. Jadi macam mana nak bebas daripada dosa mengumpat ni? Selain daripada menyesal, selain daripada tinggalkan, berazam tak lakukan, kena minta maaf daripada orang yang diumpati tadi. Jadi semua ni adalah perincian-perincian yang kadang-kadang para ulama berikan. Sebab kadang-kadang macam mana kita buat salah dengan orang, orang tu tak tahu kita buat salah kat dia, kita nak bercakap kat dia, mungkin dia marah, mungkin mudarat lebih besar dan semisalnya. Tapi pada asalnya begitulah cara dia. Pada asalnya kita kena minta halal, maksudnya minta maaf, minta halal daripada orang tersebut. Jadi dosa dengan manusia ni nampaknya lagi susah lah daripada dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila dosa dengan manusia, kita dah berdosa dengan Allah dan kita berdosa dengan manusia. Kalau dosa dengan Allah, kita settle dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi itulah beberapa syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama. Okey, kita kembali ke muka surat 39, kita lihat dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Cuma bukan semua dalil yang kitab Riyadhus Shalihin ada dalam kitab ni, sebab ini adalah kitab ringkasan. Kita lihat yang pertama, surah An-Nur, ayat yang ke-31. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun. Moga-moga kamu menjadi orang yang berjaya. Jadi tuan-tuan, kita nak berjaya, kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dalil yang kedua, ayat yang kedua, surah Hud ayat 90. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Inna rabbi rahimun wadud. Wastaghfiru rabbakum, mintalah ampun daripada Tuhan kamu. Thumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, rahimu wadud, dia Tuhan yang maha memberi rahmat lagi maha penyayang. Timbul persoalan. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut, pertama Allah arahan pertama, wastaghfiru, istighfarlah. Mohonlah keampunan kepada Allah. Istighfar tu maksudnya kita mohon keampunan. Bila kita lepas solat, kita sebut Astaghfirullah, Astaghfirullah. Maksudnya kita minta, aku memohon keampunanmu ya Allah. Jadi Allah mulakan dengan arahan, mohonlah keampunan daripada Tuhan kamu. Thumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Jadi tuan-tuan, timbul persoalan. Apa beza istighfar dengan taubat? Apa beza istighfar dengan taubat? Ada perbincangan di kalangan ulama.
Ada yang kata istighfar ini sama saja macam taubat. Istighfar tu kita mohon ampun. Taubat macam kita dah sebutkan tadi. Kita tinggalkan maksiat, kita menyesal atas maksiat yang dilakukan dan kita berazam tidak mahu lakukan lagi. Orang yang bertaubat confirm dia akan istighfar, dia akan mohon keampunan daripada Allah. Itu confirm. Takkanlah ada orang bertaubat tapi dia tak mohon ampun pula daripada Allah kan? Sebab taubat tu dia dah menyesal. Takkan orang yang menyesal atas dosa dia tak nak minta ke Allah supaya Allah ampuni dia. Orang yang bertaubat confirm dia istighfar. Tetapi istighfar ini sebahagian ulama' dibezakan. Dia kata istighfar ni doa. Kita minta ampun pada Allah. Mungkin ada orang, dia buat dosa tapi dia tak ada niat pun nak tinggalkan dosa tersebut. Tapi dia minta, dia doa ke Allah juga. Ya Allah, ampunilah dosa aku. Tapi dia tak ada niat nak tinggalkan dosa tu. Dia tak ada niat pun nak bertaubat daripada dosa tu. Dia hanya minta, ya Allah, dia hanya mohon rahmat Allah. Kau ampunkanlah aku. Jadi, sebagian ulama menyatakan bahawa istighfar ini dia adalah doa. Doa. Kita minta ke Allah supaya Allah ampuni. Bila doa dia bergantung pada Allah lah, Allah nak terima atau tidak doa kita. Cuma sebab itu sebagian ulama kata bila macam tu kita minta ampun pada Allah tapi dalam hati kita memang berazam nak ulang balik dosa tersebut, maka itu adalah istighfar yang palsu. Sebab doa ni bergantung pada Allah lah. Allah nak terima ke tidak, Allah nak makbulkan ke tidak doa kita. Sebab mustajabnya doa pun ada syarat-syarat dia. Ada benda-benda yang menjadi penghalang kepada mustajabnya doa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dia menyatakan bahawa istighfar ni, sebagai ulama dia kata istighfar ini dia adalah kita memohon ampun untuk dosa-dosa yang terdahulu. Jadi dia kata istighfar datang dulu, kita mohon ampun. Lepas taubat, kalau kita lihat tadi definisi taubat, antaranya ialah kita berazam untuk tak melakukan perkara tersebut. Kita berazam, kita nak tinggalkan maksiat tersebut. Jadi taubat pula ialah berkaitan benda yang akan datang. Maksud esok dah tak nak dah buat, hari ni azam. Tetapi istighfar ialah untuk benda-benda yang telah berlalu. Itu perbahasan di kalangan ulama' lah tentang perbezaan antara taubat dan istighfar. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya dalam Riyadhus Shalihin ada beberapa hadis tapi yang tak ada dalam kitab ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, aku dengar Nabi SAW sebut, Wallah, inni la astaghfirullah. Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun daripada Allah. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya fil yaumi, setiap hari. Aksara min sab'ina marrah. Kata Nabi SAW, aku istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak daripada 70 kali. Kita istighfar berapa kali tuan-tuan setiap hari? Contohlah lepas solat 3 kali kan. Solat yang wajib 5 kali. 15 kali mungkin minimum. Itu pun kalau kita zikir lah lepas solat. Jadi kita kena banyakkan istighfar. Nabi SAW insan yang Allah Subhanahu Wa Taala dah ampuni dosa baginda yang terdahulu dan yang akan datang ketika hayat baginda. Pun Nabi SAW masih mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain daripada Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW sebut, wahai manusia, ya ayuhan nas, tubu ilallah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wastaghfiruh, mintalah keampunannya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat setiap hari 100 kali. Jadi tadi Al-Bukhari sebut 70 kali. Yang kedua ni riwayat Muslim sebut 100 kali. Jadi menunjukkan tidak ada jumlah spesifik istighfar kita setiap hari. Kita kena banyakkan. Lagi banyak dosa kita, lagi banyaklah istighfar kita kena lakukan. Cuma istighfar ini janganlah dia sekadar datang daripada lisan. Bukanlah kita kata maksud kalau orang lepas zikir, lepas solat tu dia istighfar tapi hati dia lalai masih istighfar, dia confirm Allah tak terima, bukan. Sebab zikir ni yang memang paling afdal, hati dan lisan kita hadir. Tapi kalau ada orang dia tak dapat khusyuk tapi dia lafazkan juga istighfar, paling kurang dia dapat pahala. Paling kurang kita dapat pahala. Allah suka kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW ajar kita istighfar 3 kali lepas solat. Kalau kita fikir secara logik, lepas solat, kenapa lepas solat kena istighfar? Solat ni bukannya maksiat. Istighfar ni minta ampun. Kalau kita lihat daripada Thauban, dia kata Nabi SAW apabila selesai solat, baginda SAW akan istighfar 3 kali, kemudian akan baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Jadi para ulama menghuraikan kenapa lepas solat, lepas melakukan amalan ibadah, Nabi SAW istighfar pada Allah, mohon ampun pada Allah. Syekh Al-Qasimi, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya Sirrul Istighfar, dia kata, tidaklah tersembunyi kepada orang-orang yang berilmu bahawa sesiapa yang mengumpulkan atau melakukan pelbagai jenis ketaatan, dia akan mendapati bahawa Allah mensyariatkan taubat dan istighfar pada penutup amalan-amalan tersebut. Kita lihat dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Penutup dia apa? Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Surah An-Nasr itu berkaitan pembukaan kota Mekah, kejayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, berjihad sampai akhirnya dapat kembali ke Mekah, tawan kota Mekah. Kota Mekah dipegang oleh umat Islam. Manusia masuk ke dalam agama Islam beramai-ramai. Tapi lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala suruh istighfar. Sedangkan dakwah Nabi, jihad Nabi SAW bukanlah satu benda maksiat. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin, dia kata, sesungguhnya insan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia selesai mendirikan solat, disebabkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam solat yang dia dirikan. Bila dia menyebut, Ya Allah, Engkaulah yang maha sejahtera, yang bermaksud, Ya Allah, aku bertawassulkan, lepas kita istighfar, kita sebut Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkaulah yang maha sejahtera. Assalam tu sejahtera. Ya Allah, Engkaulah yang maha sejahtera, yang bermaksud, Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan namamu yang mulia ini, supaya Engkau menerima solatku ini, sehingga ia menjadi kafarah kepada dosa-dosaku dan meninggikan darjatku di sisi Allah. Tuan-tuan, kita dalam ibadah kadang-kadang kita, walaupun solat sekalipun, kadang-kadang kita terfikir benda-benda lain, kekurangan-kekurangan. Kadang-kadang kita tak sedar kita buat perkara-perkara yang membatalkan solat. Yang mana kalau kita sedar perbuatan tersebut, solat kita tak sah. Jadi kita mohon keampunan Allah. Tengah solat kita fikir benda-benda lain. Kita fikir pasal dunia, kita fikir pasal perkara-perkara yang tak ada kaitan dengan solat. Dan kadang-kadang dalam solat ada cetusan-cetusan hati riak pada diri kita. Atau begitu juga amal ibadah lain. Kita buat dakwah, kita ajak orang masuk Islam, kita ajak orang, mengajar orang. Contoh saya berceramah kat depan ni, ajar orang benda baik, ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, ketaatan pada Allah. Tetapi kadang-kadang syaitan menyusup masuk dalam hati kita. Timbul perasaan riak, berbangga-bangga dengan apa yang kita lakukan, rasa diri kita lebih mulia daripada orang lain. Yang mana cetusan-cetusan ni sentiasa datang pada diri kita. Boleh juga jadi contoh kalau orang yang berceramah, yang mengajar, contoh saya mengajar kat depan ni, ketika mengajar ada terlepas perkataan-perkataan yang tak elok, yang tak sewajarnya diucapkan. Jadi sebab itu lepas buat ketaatan, kita kena istighfar juga, supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita, untuk kita bersihkan amalan kita daripada perkara-perkara yang merosakkannya. Kita lihat ayat yang ketiga, surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Sebahagian ulama menyatakan, kenapa taubat yang benar ini dia dipanggil sebagai taubat nasuha? Dia datang daripada perkataan nasihah. Nasihat. Sebahagian ulama yang menghuraikan perkataan ini, dia menyatakan sebab nasihat ni biasanya kita bagi ke orang. Kita suruh orang berhenti melakukan dosa, kita ajak orang melakukan kebaikan. Jadi orang yang bertaubat, dia mengajak diri dia sendiri. Dia mengajak diri dia sendiri untuk tinggalkan dosa-dosa dia. Dia mengajak diri dia sendiri. Seolah-olah dia
menasihati diri dia sendiri. Ada banyaklah maksud perbahasan tentang nasuha ni. Ada yang sebut ikhlas, bersih, suci. Jadi itu bermaksud taubat yang sebenar-benarnya. Jadi kita lihat hadis yang pertama, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu afrahu bi taubati abdi. Allah sangat gembira dengan taubat seorang hambanya. Jadi hadis ni menunjukkan Allah gembira dengan taubat hambanya. Min ahadikum saqata ala ba'irihi. Allah gembira dengan taubat seorang hambanya melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali untanya dengan tidak disangka-sangka. Wa qad adallahu fi ardi falatin. Sedangkan dia kehilangannya di sebuah kawasan yang lapang. Tuan-tuan, kalau kita hidup di padang pasir, kita ada unta. Tiba-tiba unta kita hilang. Kalau kita dapat jumpa balik unta kita, mesti gembira kan? Gembira teramat sangatlah. Jadi kata Nabi SAW, Allah sangat gembira, lebih gembira. Jadi pertama ni menunjukkan perbuatan Allah, sifat perbuatan Allah, iaitu Allah gembira. Sebagian ulama' dia mentakwilkan, dia kata gembira ni maksudnya redha. Sebab tak boleh kita kata Allah gembira, sebab gembira ni sifat makhluk dan semisalnya. Tapi wallahu alam, kita menetapkan sifat Allah sebagaimana ia datang dalam hadis Nabi SAW yang sahih dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita tak kata gembiranya Allah seperti mana gembiranya makhluk. Pastilah bila Allah gembira dengan orang yang bertaubat, Allah redha dengan orang yang bertaubat, Allah merahmati dia dan semisalnya. Jadi dalam kitab ringkasan ni, dia hanya bawa potongan yang pendek saja untuk hadis ni. Dalam Riyadhus Shalihin yang asal, Imam An-Nawawi rahimahullah bawakan riwayat daripada satu riwayat lagi. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim, lallahu asyaddu faraha. Allah ini sangat besar kegembiraannya bi taubati abdihi hina yatubu ilaih, ketika mana seseorang itu bertaubat kepadanya. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin, melebihi kegembiraan salah seorang kamu yang menunggang haiwan tunggangan di tengah padang pasir yang luas. Famfalatat minhu, lalu haiwan itu hilang daripada diri dia. Kita ada satu unta atau kuda di tengah padang pasir, kita bermusafir. Famfalatat minhu, haiwan ni lari. Kita mungkin tak tambat kan, lari dia. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa ayisa minha, dan di atas haiwan tunggangan itu ada makanan, ada minuman, ada bekalan kita. Bayangkan kita musafir tengah padang pasir, kita mungkin tidur ke apa bawah pokok, tiba-tiba haiwan kita lari waktu tu. Habis, bekalan kita semua hilang. Bukan haiwan tunggangan hilang, bekalan pun hilang. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi zilliha, lalu orang yang kehilangan haiwan tunggangan ini, dia pergi ke sebatang pokok, dia berbaring di bawahnya, tidur di bawahnya, berteduh di bawahnya. Wa qad ayisa min rahilatihi, dan dia dah berputus asa lah daripada haiwan tunggangan dia tak jumpa dah, dia rasa tak jumpa, habis hilang. Fa bainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatan indah, dalam keadaan dia macam tu. Bayangkan tuan-tuan, macam mana keadaan kita dah hilang harap dah. Sesat tengah padang pasir, haiwan kita hilang, bekalan makanan semua habis, dia bawa lari. Kita pun duduk bawah pokok, dah sedih, memang macam tunggu mati tengah padang pasir. Tiba-tiba idh huwa biha qa'imatan indah, tiba-tiba apa tu, unta tadi atau kuda tadi ada datang balik kat kita. Macam mana kegembiraan kita? Pasti waktu tu gembira kita tu gembira yang teramat sangat. Orang ni gembira yang teramat sangat. Kemudian kata Nabi SAW, "Thumma qala min syiddatil farah." Dan orang yang tadi kehilangan unta tadi, disebab ni semua cerita Nabi SAW tengah bagi nak gambarkan macam mana gembiranya Allah dengan taubat manusia.
Kemudian orang tadi yang kehilangan unta tadi sebab gembira sangat sebab dia dapat balik unta dia, dapat balik barang-barang dia, bekalan dia. Dia kata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhan kamu. Akhta'a min syiddatil farah. Lelaki ini tersilap kerana dia terlalu gembira. Apa yang Nabi SAW nak gambarkan? Yang lelaki ni gembira sangat. Sampai tersilap. Sampai sebut, Allah, aku ni Tuhan, engkau hambaku dan aku Tuhan kamu. Dia nak bagi tahu, ya Allah, dia nak syukur ke Allah tapi dia tersilap sebab gembira sangat. Kadang-kadang kita gembira sangat, kita akan sebut tersilap sebut kan, tersasul dan semisalnya. Apa yang Nabi SAW nak bagi tahu? Allah, kegembiraan Allah dengan taubat seorang hamba dia lebih dahsyat daripada kegembiraan orang ni tadi. Kita bila baca hadis yang pendek ni tak nampak sangat cerita dia. Bila Nabi baca riwayat yang panjang tu nampak macam mana kegembiraan. Allah suka sangat dengan orang yang bertaubat. Jadi tuan-tuan, bila kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala suka, gembira dengan orang yang bertaubat, pertama kita kena bertaubatlah. Kita kena bertaubat. Sebab kita kena bagi Allah gembira dengan kita. Bila Allah gembira kita, pasti Allah redha dengan kita. Yang kedua penting juga, iaitu kita kena gembira bila ada orang bertaubat. Allah pun sendiri gembira dengan orang bertaubat. Kenapa kita tak nak gembira bila ada orang bertaubat? Ni kadang-kadang ni masalah kita. Mungkin ada seorang si fulan kita kenal dia, kaki buat maksiat, buat jahat, macam-macam lah dia buat. Tiba-tiba dia nak bertaubat. Kita kena tengok diri kita, feeling kita apa. Dia kata, kita rasa, dia ni kejap itu, lepas ni ulang lah balik dosa dia tu. Kita kata, engkau banyak dosa, tak ada Allah terima dosa taubat kau. Tengok, Allah gembira dengan taubat seorang hamba. Kenapa kita seorang hamba tak nak gembira bila orang bertaubat? Kenapa kita bila ada orang yang nak bertaubat daripada dosa-dosa dia, kita cuba pula tutup pintu taubat daripada dia? Kita cuba, kita demotivate dia, menyebabkan dia rasa putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita bantu dia, kita gembira. Bukan kita nak membenarkan dosa-dosa dia yang silap, tapi sekarang dia kata dia nak taubat. Niat dia betul ke tidak, itu hal dia dengan Allah. Jadi kita kena terima dia, kena bantu dia macam mana dia nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang disebabkan kita tak nak terima orang tu buat dosa, kita semua buat dosa. Tapi orang tu nak bertaubat tapi dia rasa diri dia tak diterima. Mungkin contoh, kalau ada seorang anak muda, dia kaki penagih dadah, dulu dia pecah rumah dan semisalnya, kena tangkap lah, kena masuk pusat serenti, keluar daripada penjara semua, balik kampung dia nak pergi surau, pergi masjid. Tapi mungkinlah yang dia pergi pecah rumah dulu, rumah Tok Imam berapa kan, rumah jemaah masjid, tak pun dia kena tangkap sebab pergi pecah tabung masjid. Orang masjid semua tengok semacam, budak ni betul ke ni? Ni betul ke datang masjid nak solat, ke nak pergi curi tabung masjid lagi? Kita kena tengok diri kita. Siapa kita tak nak gembira bila orang taubat? Allah sendiri gembira. Sedangkan Allah Tuhan, orang tu berdosa dengan dia, tapi Allah gembira. Jadi apa hak kita untuk menafikan hak orang lain bertaubat? Jadi kita kena, bila baca hadis Allah gembira dengan orang bertaubat, pertama kita kena bertaubat. Kedua, kita kena gembira dengan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk hadis yang seterusnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan tangannya pada waktu malam kepada orang yang bertaubat daripada dosa-dosa di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan dia menghamparkan tangannya di waktu siang supaya orang yang melakukan dosa pada waktu malam bertaubat. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampailah terbitnya matahari daripada barat.
Jadi tuan-tuan, taubat, pintu taubat sentiasa terbuka, tetapi ada dua saat di mana pintu taubat telah tertutup. Iaitu salah satunya ialah apabila matahari terbit dari barat. Itu adalah antara petanda besar akan berlakunya hari kiamat. Sebab tuan-tuan, kita bayangkan orang yang tak beriman macam mana pun, tiba-tiba dia nampak matahari terbit dari barat, dia akan beriman dengan hari kiamat. Betul lah hari kiamat akan berlaku. Betul lah Nabi SAW cakap. Jadi waktu tu pintu taubat sudah tertutup. Dan waktu yang kedua di mana pintu taubat tertutup, daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia kata Nabi SAW sebut Inna Allah Azza wa Jal, tak ada dalam buku ni, Inna Allah Azza wa Jal yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharrir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi mana dia tak yugharrir. Yugharrir ni maksudnya nyawa dia tak sampai ke kerongkong, maksudnya di saat sakaratul maut. Kalau tengah dah sampai, kan orang nak meninggal kadang macam dia nak bernafas tu macam bunyi kan. Kalau waktu tu baru dia nak taubat, tak diterima taubat dia. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Jadi tuan-tuan, bila kita faham taubat ini ada waktu expiry date dia, jangan kita rasa okey tak apa, nak dekat kiamat nanti baru pintu taubat tutup, nak dekat mati nanti baru pintu taubat tertutup. Masalahnya kita tak tahu bila kita akan mati. Kita tak tahu bila kita akan mati. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kita tak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca hadis yang seterusnya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaih. Sesiapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, nescaya Allah akan menerima taubatnya. Kita dah huraikan tadi. Jadi tuan-tuan, kita nak masuk hadis yang panjang, yang popular, iaitu berkaitan orang yang telah membunuh 99 orang. Hadis ni panjang tetapi pengajarannya sangat banyak kepada kita semua. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun, pada umat sebelum kamu terdapat seorang lelaki, qatala 99 nafsa, dia telah membunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi, lalu lelaki ini dia mungkin menyesal, dia pun bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi, yang paling berilmu di muka bumi. Fadulla ala rahibin, lalu dia ditunjukkan kepada seorang rahib. Rahib ni dia ahli ibadah, dia orang yang banyak beribadah. Fa'atahu, lalu dia pun mendatangi orang tersebut. Faqala, lalu dia pun memberitahu, innahu qatala 99 nafsa. Dia beritahu kat rahib tersebut, sesungguhnya dia telah membunuh 99 orang. Fahallahu min taubah, ditanya kat rahib tu, aku ni sempat lagi ke taubat? Ada ke taubat untuk aku ni? Aku dah bunuh 99 orang. Faqal, lalu rahib itu menjawab, la. Dia jawab, tak ada. Kalau kita fikir logik, engkau dah bunuh 99 orang. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu siapa yang bunuh satu nyawa, dia sama macam bunuh keseluruhan manusia. Kau dah bunuh 99 orang. Logik macam itulah kan. Kalau kita dah berfikir tentang sifat rahmat manusia, memang macam itulah cara kita fikir. Tapi kita sedang bercakap tentang Allah, rahmat dia yang luas. Jadi rahib tu kata tak ada, pintu taubat dah tertutup, tak ada taubat untuk kau. Faqatalahu, lalu pembunuh tadi marahlah dia. Dia datang nak taubat, tiba-tiba kau kata tak ada taubat untuk aku, dibunuh. Fakammala bihi mi'ah, lalu dilengkapkan, dicukupkanlah, jadi 100 lah mangsa dia. Tapi tuan-tuan, pembunuh ni dia buat dosa besar, betul. Dia bunuh bukan sikit, ni dah sampai 100 orang lah. Dia betul-betul nak taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Summa sa'ala an a'lami ahli al-ardi. Lalu dia tanya lagi tentang siapa orang yang paling alim kat tempat ni. Fadulla ala rajulin alim. Lalu dia ditunjukkan kepada seorang lelaki berilmu. Alim, berilmu. Jadi tuan-tuan, penting untuk kita bezakan ahlul ibadah dengan alim. Sangat penting. Sebab kalau mungkin ada orang soleh, dia rajin iktikaf kat masjid, dia baik, akhlak dia baik, tapi dia tak ada ilmu. Orang-orang yang macam ni, kita datang minta nasihat boleh lah, tapi kita nak minta fatwa daripada dia, apa hukum itu, apa hukum ni, tak boleh. Mungkin sekadar nasihat untuk kehidupan, macam mana ya saya nak tinggalkan dosa ni ke, tu okey. Tapi untuk minta hukum, kita kena cari orang yang berilmu. Dan kadang-kadang bahaya juga, bila orang yang tak ada ilmu, dia akan bagi nasihat yang salah. Sama macam rahib tadi, dia bagi nasihat yang salah, dia kata tak ada taubat. Kita berhenti sebentar untuk azan, kemudian kita sambung lepas azan untuk kita tamatkan kisah pembunuh 99 orang ni. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wa quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salli ala Muhammad wa ala اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وارزقه محمود اللازم اللهم صل على محمد رضيت بالله ربا بإسلام دين محمد. Jadi kita sambung pada hadis ni. Fadulla ala rajulin alim.
Lalu dia ditunjukkan kepada seorang lelaki yang alim, lelaki yang berilmu. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin. Dia pun bagi tahu yang dia telah membunuh 100 nyawa. Fahal lahu min taubah. Adakah dia masih berpeluang untuk bertaubat? Lalu orang alim ini menjawab na'am. Ya. Jadi orang tersebut kata na'am. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang boleh menjadi penghalang antara dia dengan taubat? Jadi orang alim tu tadi cakap, apa yang boleh halang antara dia dengan taubat? Dia nak taubat, biar dia taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang alim tadi bukan sekadar berhenti di situ, dia pun memberikan nasihat, intalik ila ardi kaza wa kaza. Pergilah ke tempat itu dan ini. Jadi dia nasihatkan kepada orang pembunuh tadi untuk hijrah, untuk pergi duduk di tempat lain. Jadi tuan-tuan, daripada hadis ini, antara tips untuk menguatkan, untuk membantu seseorang bertaubat ialah dia perlu mencari persekitaran yang baik. Jadi orang alim ni tadi dia bukan sekadar kata dia boleh taubat, dia sempat taubat, tapi dia kena pindah, pergi tempat lain. Intalik ila ardi kaza wa kaza fa inna biha unasan ya'buduna Allah. Sesungguhnya kat tempat yang baru tu terdapat kelompok manusia yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'budillaha ma'ahum. Sembahlah Allah bersama mereka. Wala tarji' ila ardik. Jangan kau kembali ke kampung kamu. Jangan kau kembali kepada tempat asal kamu. Fa innaha ardu su'. Sesungguhnya dia adalah tempat yang buruk, kampung yang buruk. Maksudnya penduduk kat situ teruk. Jadi orang alim tadi dia suruh cari environment, persekitaran yang membantu untuk bertaubat. Jadi tuan-tuan, kita nak keluar daripada dosa, sangat penting kita cari environment yang baik. Sebab apa? Kita mungkin nak bertaubat, tetapi keliling kita, kawan-kawan kita ialah orang yang akan ajak kita buat maksiat. Seorang penagih dadah misalnya, dia nak bertaubat macam mana? Dia kena cari kawan-kawan yang baik. Dia kena keluar daripada lingkungan circle penagih dadah tu. Sebab kalau contoh dia keluar pusat Serenti, dia balik kampung dia. Kat kampung dia ramai geng-geng dia. Jadi sangat mudah untuk dia tergelincir. Sebab tu kita disuruh untuk memilih dengan siapa kita berkawan. Jadi bila kita faham yang ni, kita tahu pertama bila nak taubat, cara yang paling kuat, yang penting kita kena cari environment yang baik, cari kawan yang baik yang boleh bantu kita taubat. Yang kedua, kita sendiri perlu membina persekitaran yang membantu untuk orang lain bertaubat juga. Jadi kita selain kita fikir daripada diri kita, kita kena fikir macam mana kita nak bantu orang lain yang nak bertaubat supaya dia dapat environment yang membantu dia bertaubat. Bukan sekadar kita kena jadi orang yang baik, bahkan kita jadi orang yang boleh membimbing manusia ke jalan yang benar. Fantalaqa hatta idza nasafat tariq. Lalu dia pun, lelaki yang membunuh tadi, dia pun teruslah bertolak ke tempat yang baru. Sampai di separuh jalan, atahul maut. Datanglah kematian. Dia tak sempat buat amal apa lagi ni. Tak sempat lagi pergi kat kampung yang baru tu. Dia mati di tengah jalan. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Lalu bergaduhlah, bertelagahlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Berebut. Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmat kata, Ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah. Dia ni datang dalam keadaan hati dia nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalat malaikatul azab, malaikat azab pula kata, innahu lam ya'mal khaira. Innahu lam ya'mal khairan qattu. Dia ni tak pernah buat benda baik langsung. Jadi bertelagahlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Fa'atahum malakun fi surati adami. Datanglah kepada dua malaikat ini, kepada jenazah tadi,
satu malaikat yang lain datang dalam bentuk manusia. Tuan-tuan, kadang-kadang malaikat dia muncul dalam bentuk manusia. Dan ini berlaku di zaman Nabi SAW. Kalau kita ingat hadis Jibril yang bercerita tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan, dia datang dalam bentuk manusia. Jadi malaikat boleh datang dalam bentuk manusia. Lalu dia pun cakap, faja'aluhu bainahum, dia pun jadi macam hakim lah. Macam mana nak selesaikan pertelagahan dua malaikat ni? Faqala qisu, kira, ukur, ma bainal ardayain, ukurlah antara dua kampung ni, dua tempat ni. Fa ila ayyatihima kana adna, ke kampung yang mana dia lagi dekat. Fahuwa lahu, lalu kat mana kampung dia lagi dekat, maka dia miliknya. Contoh kalau dia lagi dekat dengan kampung yang dia nak pergi nak taubat tu, kampung baru tu, maka dia milik malaikat rahmat lah. Tapi kalau dia lagi dekat dengan kampung dia yang lama, kampung yang tempat yang teruk tu, maka dia milik malaikat azab lah. Fawajaduhu adna ilal ardil lati arad, lalu didapati, mereka mendapati bahawa lelaki ini dia lebih dekat kepada kampung yang dia nak pergi, kampung yang dia baru nak pergi ni. Faqabadathu malaikatur rahmah, lalu malaikat rahmat pun ambil dia. Hadis sahih tuan-tuan, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, fakana ilal qaryati salihah aqraba bi shibrin, dia ni apa beza jarak dia dengan kampung yang baru dengan kampung yang lama? Aqraba bi shibrin, sejengkal je beza dia. Maksudnya dia dengan kampung yang baru ni sejengkal je kurang daripada jarak dia nak ke kampung yang lama. Faju'ila min ahliha, lalu dia tergolong daripada kelompok dalam kampung yang baru tadi. Jadi tuan-tuan, nampak tak bagaimana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu antara sebesar-besar dosa, antara dosa besar ialah kalau kita sebut kepada seseorang, Allah tidak akan ampuni engkau. Berdosa besar kita sebut macam tu. Berdosa besar. Sebab kita sedang bercakap bagi pihak Allah, sedangkan bukan begitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis pembunuh 99 orang ini mempunyai pengajaran yang sangat banyak kepada kita. Pertamanya, penting untuk mencari fatwa daripada orang yang benar. Apabila seseorang mengeluarkan fatwa, bercakap tentang agama tanpa ilmu yang benar, kefahaman yang benar, kerosakan yang dia akan lakukan lebih besar daripada kebaikan. Rahib tadi orang baik, tapi dia keluarkan satu fatwa yang salah. Dia kata Allah takkan terima taubat kau. Apa yang terjadi? Bertambah satu mangsa kematian, pembunuhan. Jadi penting untuk kita berfatwa, bercakap tentang agama dengan ilmu. Dan kita pun mengambil ilmu agama daripada orang yang berilmu. Yang kedua, hadis ni menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Luasnya rahmat Allah. Sebab kalau kita fikir logik, orang ni dah bunuh 100 orang, besar dosa dia, besar dosa dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap terima taubat orang tersebut. Yang seterusnya pengajaran daripada hadis ini, kena cari persekitaran yang baik untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sampai di sini saja untuk malam ni. Jadi untuk sesi kita akan datang insya-Allah minggu depan kan. Minggu depan sesi pertama bulan Februari. Jadi insya-Allah minggu depan kita tak masuk lagi bab yang baru. Sebab banyak lagi bab taubat yang dalam kitab ringkasan Riyadhus Shalihin ni tak ada. Jadi insya-Allah minggu hadapan saya akan kongsikan antaranya isu berkaitan orang yang bertaubat tapi dia mengulangi dosa yang dia bertaubat daripadanya. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala terima atau tidak taubat tersebut? Jadi insya-Allah kita sambung bab tersebut pada minggu hadapan.
Wallahu alam. Sebelum kita solat isyak, kalau ada sebarang persoalan. Ada persoalan? Muslimin ada soalan? Muslimah ada soalan? Tak ada. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.